Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan yang keempat. Tajuk pembentangan kami adalah salawat atas Nabi. Saya Muhammad Fariza bin Husin, 18 BI 04070, bersama dengan 4 orang rakan saya yang akan membentangkan tajuk ini. Salawat atas Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56 hingga ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat 56, maksudnya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam, yakni penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Sebenarnya terdapat perbezaan maksud di antara selawat Allah Subhanahu wa taala dan selawat para malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Al-Aliyah menafsirkan selawat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dimaksudkan pujian terhadap baginda, sedangkan selawat para malaikat ditafsirkan pula dengan doa mereka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penafsiran ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari. Selain itu, Imam Bukhari ada juga membawa ataupun menukilkan tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu selawat para malaikat bererti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memberikan barakah ataupun rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan selawat Allah kepada nabinya ditafsirkan dengan pengampunan dan kasih sayang. Seterusnya ayat ke-57, Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Di dalam tafsir Al-Mukhtasar disebutkan sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Rasulullah dengan ucapan maupun perbuatan, nescaya Allah menjauhkannya dan mengusirnya dari kelapangan rahmatnya di dunia dan juga di akhirat, dan menyiapkan bagi mereka di akhirat siksa yang menghinakan sebagai balasan atas perlakuan mereka yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya pada ayat yang ke-58, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Di dalam tafsir Al-Muyassar ada menyebutkan, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, baik lelaki maupun perempuan, dengan kata-kata maupun perbuatan, bukan kerana dosa yang mereka lakukan, yakni orang-orang mukmin itu tadi, maka mereka telah melakukan kedustaan dan dosa yang paling buruk dan melakukan dosa yang paling jahat, yang kerananya mereka berhak dihukum setimpal di akhirat. Itu menurut tafsir Al-Muyassar. Seterusnya kita pergi kepada makna lafzi. Seterusnya kita pergi kepada makna lafzi. Yang pertama, yusalluna, as-salatu fil lughati ma'nahan. Salawat pada bahasa ada dua makna, iaitu doa dan istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Washalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Ayat surah At-Taubah ayat 103, yang bermaksud, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Maksud ayat di atas adalah
Doakan mereka agar mendapatkan keampunan dan rahmat. Ud'u lahum bil maghfirah wa rahmah. Seterusnya perkataan An-Nabi. Menurut Al-Jauhari, yang dimaksudkan dengan Nabi ialah orang yang menyampaikan khabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kerana seorang nabi harus menyampaikan pesanan-pesanan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk jamak kepada perkataan nabi adalah anbiya. Seterusnya perkataan yu'dzunallah. Perkataan al-idza terhadap Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah menyifatinya dengan sesuatu yang tidak layak dengannya, seperti pernyataan orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu, atau Uzair adalah anak Allah. Juga seperti ucapan kaum Nasrani yang mengatakan Al-Masih adalah anak Allah dan Allah adalah salah satu daripada Trinity. Perkataan al-iza juga adalah maksudnya menyakiti Rasul, adalah seperti ucapan mereka yang mendakwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang gila, sekadar penyair ataupun penyihir. Seterusnya perkataan la'anahumullah. Erti dasar perkataan laknat ialah diusir dan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman Allah, mal'unin aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila, pada surah Al-Ahzab ayat 61. Maksudnya serta mereka tetap ditimpa laknat, di mana sahaja mereka ditemui, mereka ditangkap dan dibunuh habis-habisan. Seterusnya perkataan buhtanan. Perkataan buhtanan maksudnya ialah pembohongan yang nyata. Dan yang terakhir adalah perkataan mubinan. Maksudnya di sini ialah jelas dan nyata, iaitu kerana dia benar-benar pendusta dan pembohong. Nama saya Ahmad Akmal Kushairib Yahya, nombor metrik 18 BI 04018. Seterusnya, idza sallallahu malaikatahu alaihi fa ay haja ila salatuna alaih. Maksudnya apabila Allah dan malaikat berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah baginda Nabi Muhammad berhajat kepada kita untuk berselawat kepadanya? Jawapannya, as-salatu alaihi laisa lihajatahu ilaiha. Nabi Muhammad ni dia tidak berhajat kepada umatnya untuk berselawat ke atasnya. Jumhur ulama berpendapat bahawa membaca selawat ke atas Nabi merupakan amalan qurbah, yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan ibadat seperti zikir, tasbih dan tahmid. Meskipun hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup, tetapi disunatkan pada setiap waktu dan kesempatan. Dengan itu, hendaklah umatnya membaca selawat kepadanya, kerana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man shalla alaihi maratan sallallahu alaihi biha asyara, yang bermaksud, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Seterusnya, fadailu as-salah ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilat apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 hadis yang menceritakan faedah fadilat apabila kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, diriwayatkan daripada Abi Talhah radhiyallahu anhu bahawa pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan kegembiraan yang nampak jelas pada wajahnya. Kemudian kami bertanya, "Ada apa wahai Rasulullah? Kami melihat kegembiraan nampak jelas di wajahmu." Baginda berjawab, "Sesungguhnya ada malaikat yang datang kepadaku dan dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu berfirman kepadamu, tidakkah kamu gembira jika seorang berselawat ke atasmu, maka aku berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Dan tidaklah seorang mengucapkan salam kepadamu, melainkan aku mengucapkan salam kepadanya sebanyak 10 kali." Hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salah. Maksudnya, sesungguhnya orang yang paling utama dalam pandanganku pada hari kiamat nanti ialah orang yang paling banyak bersalawat ke atasku. Dan hadis yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam,
Al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi salah. Yang bermaksud orang yang kedekut itu ialah orang yang namaku disebut di sisinya akan tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Nama Muhammad Zulkifli bin Muhammad Elias Daud, nombor metrik 18 BI 04067. Masuk pada bahagian sirah selawat. Sirah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sirah tu boleh kata juga lafaz. Okey. Waradat fiha turukun kathirah minas sunnah an-nabawiyyah al-mutahharah. Warid daripada pada sirah tu banyak turuk, iaitu banyak hadis daripada banyak jalan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad zikrat fiha suwar mukhtalifah. Sesungguhnya disebut padanya berbagai-bagai daripada kaifiyatis salah, bagaimana cara untuk berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqtilafu yash'inu bi anna al-gharada laisa tahdid. Laisa tahdid ni tidak ada batasan untuk kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dama al-muradu ta'zim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama mana yang dikehendaki itu untuk mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyu ibaratun takun waridah min tariqin sahih. Maka mana-mana ibarat ataupun bentuk yang datang untuk mengagungkan Nabi itu daripada tariq yang sahih. Kana laka an ta'khudha biha, bahawa kamu sini kita mengambil dengan slide seterusnya. Ni contoh daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan rawas syaikhan an Ka'ab, daripada rawa syaikhan ni syaikhan fil hadis, iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah, berkata qala sini bertanya seorang lelaki kepada baginda, ya Rasulullah, assalamu alayka faqad arafnahu. Adapun salam ke atas kamu ni baginda, sesungguhnya kami ni sudah tahu. Fa kaifas salatu alayka, bagaimana pula untuk berselawat ke atas kamu? Qala, iaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kul, katakanlah olehmu, ya kata ke lelaki tu gini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi sini boleh juga kita bubuh. Ni lafaz daripada hadis, tapi kita boleh sulukil adab, atas jalan adab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nak bubuh ke tak apa, tersi bubuh ke tak apa. Kalau hak bubuh, hak letak sayyidina tu berdasarkan hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Nabi kata, aku ni sayyid ni ketua bagi seluruh anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhra ni bukan nak berlagak, tapi hakikatnya Nabi ni memang ketua pada hari kiamat esok. Nabi tu kata sendiri tu, hadis tu daripada hadis Sunan Tirmizi. Carilah berkat hadis-hadis tu. Nak bubuh, nak letak sayyidina tak apa, tak letak pun tak apa, jangan balas. Tu poin dia. Sambung hadis tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang pertama. Yang kedua, rawa Malik wa Ahmad wa Syaikhan. Wa Syaikhan ni sama juga tadi, Bukhari Muslim, daripada an Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu annahum qalu ya Rasulullah, mereka berkata, mereka ni sahabat Nabi menunjukkan ramai.
kaifa nusalli 'alaika, bagaimana kami nak bersalawat ke atas kamu wahai baginda. Faqala Rasulullah, Nabi berjawab, qulu, katakanlah oleh kamu semua ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Supaya kat tadi nak ubah, nak letak sayyidina pun tak apa, tak si pun tak apa, jangan balah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala sayyidina ali Ibrahim. Allahumma salli ala kama sallaita ala ali Ibrahim, ali sayyidina Ibrahim, tak apa juga. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Majid tu dia ada typo sikit. Okey, yang ketiga, okey, sambung hadis yang ketiga. Wa akhrajal jamaah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah faqala lahu Bashirun bin Sa'ad. Maka berkata bagi seorang lelaki bin Bashir, nama Bashir tu nama orang. Amarana Allahu an nusalli alaika ya Rasulullah, telah menyuruh Allah bahawa kami supaya kita ni berselawat ke atas kamu wahai Rasulullah. Fakaifa nusalli alaika, fasakata hatta tamnina annahu lam yas'alhu. Thumma qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama. Gitulah seterusnya supaya kita selawat pada tahiyat akhir tu. Orang panggil selawat Ibrahimiyah. Cukup setakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Yusof, 18 BI 04077. Okey, seterusnya kita bincangkan tentang persoalan yang terdapat pada hukum berselawat ni. Hal salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabilin nadbi aw fardhi? Adakah solat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunat ataupun fardu? Wa qad ikhtilaf ulama fi hukm as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibuhu wa yakadu ulama yajma'una ala wujubi as-salah wa taslimi alaihi marrah fil umri bal laqad haka al-Qutubi ijma'an ala dhalik. Terdapat hampir setiap ulama terdapat ikhtilaf pada menghukumkan selawat ke atas Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Hampir menjadi kesepakatan setiap ulama ke atas wajibnya membaca selawat dan salam ke atas Nabi sekali seumur hidup. Bahkan dalam kata-kata Al-Qurtubi menyampaikan riwayat yang menyebutkan tentang ijma' ulama berkenaan masalah ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kalau kita lihat pada ayat Al-Quran, sallu ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina, ya ayat Al-Quran tu sallu ala nabi, itulah ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, itu dengan perintah wajib. Sedangkan mengucapkan selawat dan salam itu menjadi keharusan sebagaimana halnya mengucapkan kalimah tauhid, di mana keislaman seseorang Islam dipandang sah selama dia belum pernah mengucapkan kalimah tersebut. Seterusnya, faqala ba'duhum innaha wajibah kullama dzukira ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian mereka berpendapat bahawa wajib hukumnya membaca selawat setiap kali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Ini di dalam ni ketika apakah mengucapkan selawat dan salam itu wajib pada setiap majlis ataupun dari segi kuliah di mana Nabi Muhammad
di mana nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, atau hanya adakah sunat ataupun harus wajib. Yang kedua, waqala akhirun tajibu fi majlis marrati wahidah walau takarrar dzakaruhu alaihi salam fi dzalik al-majlis marrat. Pendapat yang lain berpendapat bahawa wajib hukumnya membaca sekali dalam satu majlis meskipun nama Nabi Muhammad SAW di dalam majlis itu disebut berulang kali. Ya, wa qala akhirun yajib 'ala al-ikthar minha min ghairi taqayyud bi'adadi aw majlis wa la yakfa an yakuna fil umri marrah. Dan pendapat yang tiga yang lain, wajib membanyakkan membacanya tanpa ada ketentuan jumlah sama ada dalam satu majlis ataupun tidak, dan dipandang cukup apabila seseorang pernah membaca sekali seumur hidup. Alasan golongan yang berpendapat wajib membaca selawat dalam suatu majlis setiap kali nama Nabi Muhammad SAW disebut ialah, yang pertama, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum muslimin agar membaca selawat, sedangkan suatu perintah itu menghendaki diulang-ulang. Ya, alasan yang kedua ialah kerana itu adanya ancaman yang berat bagi orang yang tidak membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW ketika mendengar namanya disebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam suatu hadis, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalla alayya salah. Iaitu maksudnya, orang yang bakhil itu adalah orang yang namaku disebut di sisinya tetapi dia tidak pernah berselawat ke atas diriku. Jadi apabila kita berada dalam majlis Nabi Muhammad SAW disebut, maka wajiblah kita ataupun haruslah kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Okey. Soalan yang seterusnya, hal tajibu salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi solah. Adakah wajib berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyang? Ikhtilaful fuqaha fi hikm solah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati ala madhhabain. Terdapat ikhtilaf fuqaha dalam hukum solat berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat kepada dua. Iaitu yang pertama, mazhab Syafi'i wa Ahmad anha wajibatu fi solah wala tasih solah biduniha. Maksudnya mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahawa membaca selawat dalam solat wajib, dan solat tanpa membaca selawat dipandang sah. Tanpa membaca selawat dipandang sah, akan tetapi makruh dan buruk solat itu. Yang kedua, mazhab Maliki wa Abi Hanifah annaha sunnatu muakkidah fi salati wa tasih as-salah biduniha ma'a karahah wal isa'ah. Sementara mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat hukumnya sunat muakkad dan solat tanpa membaca selawat dipandang sah, akan tetapi makruh dan buruk. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Taqiyuddin bin Muhammad Noh, nometrik 18 BI04083. Saya akan menerangkan tentang pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Hanbali. Pada dalilnya iaitu ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Sebagaimana yang diketahui bahawa perintah mengandungi kewajipan dan baca selawat tidak diwajibkan kecuali dalam tasyahud. Dengan demikian, maka membaca selawat dalam solat adalah wajib hukumnya. Yang kedua ialah dalil yang kedua ialah hadis yang diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah bahawa seorang lelaki pernah bertanya, "Wahai Rasulullah,
tentang memberi salam kepadamu kami sudah tahu, akan tetapi bagaimanakah berselawat kepadamu itu? Baginda menjawab, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Adapun dalil-dalil dalam golongan Maliki dan Hanafi adalah bagi Imam Maliki dan Hanafi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, yang sama. Menurut mereka ayat ini benar-benar mengandungi perintah berselawat ke atas Nabi, sedangkan zahir perintah ini menunjukkan wajib hukumnya. Maka bila-bila masa selawat itu telah diucapkan oleh seseorang walaupun hanya sekali, sama ada dalam solat ataupun di luar solat, berarti dia telah menunaikan kewajipannya. Ini seperti membaca kalimah tauhid dan membenarkan pengutusan Nabi Muhammad SAW, di mana apabila seseorang telah mengucapkannya walaupun sekali seumur hidup, berarti dia telah menunaikan kewajipannya dan tidak dituntut untuk mengulanginya. Yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dia diajar oleh Nabi SAW tentang tasyahud, lalu baginda bersabda, yang bermaksud apabila engkau telah melakukan ini atau telah mengucapkan ini, maka telah sempurnalah solatmu. Kemudian jika kamu hendak berdiri, maka berdirilah, lalu pilih kata-kata yang bagus yang kamu sukai. Di sini Nabi SAW tidak memerintahkan untuk membaca selawat. Ketiga, daripada hadis Muawiyah As-Silmi bahawa Nabi SAW pernah bersabda, yang bermaksud sesungguhnya solat kita ini tidak patut dicampuri dengan perkataan manusia, kerana kandungan solat itu hanyalah tasbih, tahlil dan bacaan Al-Quran. Di sini baginda Nabi SAW tidak menyebutkan selawat ke atas Nabi. Seterusnya, hikmah pensyariatan hukum. Allah SWT memuliakan Rasulnya SAW, mengujinya dengan pujian yang harum, mengangkat martabatnya di atas kedudukan semua Nabi dan Rasul, menempatkannya pada darjat yang tinggi, memerintahkan kaum mukminin agar supaya beradab terhadapnya, memuliakannya dan menjunjung tinggi perintahnya dan berselawat ke atasnya bersama malaikat yang suci. Ini semua memberi pelajaran kepada kaum muslim mukminin supaya mereka memuliakan dan menghormatinya serta mentaati perintahnya, kerana dialah penyebab kebahagiaan dan keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Allah SWT berfirman, yang bermaksud, kami mengutusmu wahai Muhammad supaya engkau dan umatmu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan supaya kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya, dan supaya kamu beribadah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dalam surah Al-Fath ayat 9. Allah SWT memerintahkan kaum mukminin agar berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai satu ketentuan yang wajib dilaksanakan, di mana iman seseorang tidak dipandang sempurna tanpa memenuhi perintah ini. Dan Allah SWT mengharamkan kaum mukminin menyakiti, yakni mengganggu Nabi SAW, sama ada dengan ucapan maupun tindakan, serta melarangnya melakukan apa sahaja yang sekiranya dapat dikategorikan sebagai merendahkan kedudukan Nabi yang mulia dan memusuhinya. Seterusnya, kesimpulan. Yang pertama, kedudukan kenabian itu adalah martabat yang agung, dan darjat kerasulan itu adalah darjat yang agung pula dalam pandangan Allah SWT. Yang kedua, sanjungan Allah SWT ke atas Nabi-Nya yang mulia dan sanjungan malaikat yang suci adalah merupakan salah satu tanda bukti atau ketinggian kedudukan kerasulan. Yang ketiga, menghormati Rasulullah SAW dan menjunjung tinggi perintahnya adalah merupakan suatu kewajipan atas kaum mukminin. Kerana itu bererti mengagungkan perintah Allah dan mentaatinya. Yang terakhir, berselawat, yakni berdoa selawat atas Nabi SAW sepatutnya dengan sirah, bentuk yang ditetapkan oleh syariat, iaitu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekian sahaja daripada pulang kami. Sekian, terima kasih.